Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. So, kepada sesiapa yang baru datang ke channel YouTube saya ni, just nak bagi tahu untuk channel ni saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang fotografi dan juga tentang travel lah. Pasal dia datang kepada channel saya ni, dia tengok tentang foto kan. Lepas tu kejap-kejap tengok ada konten tentang travel. So, saya akan kongsikan kebanyakan tentang dua perkara ni lah, tentang fotografi dan juga travel. Sebab fotografi ni, bidang foto ni salah satu kerjaya saya lah. So untuk perkongsian kali ni saya nak sambung balik cerita tentang kejadian di Banyuwangi tu, yang saya kata yang bukan hampir-hampir lah, yang maksudnya apa, saya rasa macam nak kena scam ke apa kan. Okey, sebelum tu, kepada yang tak tak biasa ataupun rakan-rakan foto ataupun rakan-rakan travel, mungkin tak biasa sangat dengan Banyuwangi lah tu, mungkin ada yang pertama kali dengar. Apa lagi kalau saya sebut tentang Pasar Muncar kan. Okay, Banyuwangi ni untuk kalangan kaki travel ni, dia terletak di, orang kata, pantai timur ataupun sebelah timur Pulau Jawa lah. Dia untuk kebanyakan kaki travel ni, kebanyakannya orang kalau ke Banyuwangi ni, dia lebih kepada untuk mendaki Gunung Raung. Dan lagi satu, dia apa ni, orang yang ni lah, yang nak cari gambar di Mount Ijen kereta tu, yang macam orang kata ada sulfur warna biru tu. Biasanya orang pergi tempat kalau pergi Banyuwangi, biasanya situ lah orang pergi, sama ada ke Gunung Raung ataupun ke, orang kata apa, Kawah Ijen lah. Kawah Ijen orang kata ada apa, permata biru ke blue sulfur ke, macam tu lah. So saya pula ke Banyuwangi sebab saya tertarik dengan satu kampung nelayan ni, di Kampung Muncar ni. Sebab masa tengah buat research ataupun cari bahan lah, maksudnya nak travel di Pulau Jawa tu kan. Pasal saya punya saya punya trip ni bermula daripada Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, lepas tu sampai ke Bali. So saya nampak dalam sepanjang perjalanan tu, saya nampak ada satu, bukan sepanjang perjalanan lah, maksudnya sepanjang saya buat research sampai ke Banyuwangi tu, saya tengok ada satu gambar tu, kampung nelayan, dan dia punya perahu tu memang unik lah. Jadi dari situ saya cakap, saya cakap dengan kawan saya Azmi tu, kalau kita nak pergi situ, salah satu tempat yang kita mesti singgah di Pulau Jawa tu ialah di Banyuwangi. Dan Banyuwangi tu besar lah kan. Dan tempat yang spesifik tu di pasar ikan, Pasar Muncar lah, Kampung Muncar lah. Okey. Okey, kepada yang tak biasa lagi tentang Banyuwangi ni, dia terkenal dengan salah satunya adalah tempat yang kaya dengan budaya lah. Satu, dia Banyuwangi dengan Pulau Bali ni, dia macam berjiran tau. Berjiran tu maksudnya dia antara Kedah dengan Langkawi lah. Dia seberang saja. Daripada Banyuwangi tu, kalau daripada pelabuhan ataupun jeti Banyuwangi nak ke Bali tu, lebih kurang tak sampai sejam lah. Maksudnya tak sampai sejam tu pasal masa untuk feri tu berlabuh. Sebenarnya dia dekat je daripada jeti Banyuwangi. Jeti di Pulau Bali tu pula Pulau Gilimanuk. So saya daripada Bali, saya naik kereta ataupun van ke Gilimanuk. Gilimanuk tu maksudnya untuk menyeberang balik ke Pulau Jawa di Banyuwangi. Okay, sampai Banyuwangi tu dalam pagi lah kan. Dalam tengah hari tu saya ambil train ke Rogo Jampi. Maksudnya Rogo Jampi ni stesen kereta api yang terdekat dengan tempat yang saya nak pergi ni lah, Pasar Muncar tu lah. So yang saya nak bagi tahu ni, nak sambung balik cerita dia tu, cerita yang rasa macam hampir nak kena scam ke tipu kan. Bila keluar tu, kita keluar dengan backpack. Bila backpack ni, bila orang tengok, memang apa ni, macam memang orang tahu lah, ini mesti orang luar lah, pelancong kan. Takkan nak bawa backpack yang besar macam tu kan. So bila pergi keluar tu, ada dua orang pemuda ni lah, dia ikut. Dia tanya nak pergi mana pak kan. Mula-mula saya malas ikut orang layan pasal tengok. Tapi fikir-fikir balik, situ memang tak ada taksi lah. Macam dia macam kawasan luar bandar kan. So fikir-fikir, dia offer nak pergi mana. Saya cakap nak pergi Pasar Muncar. Dia beritahu nak cari siapa kan. Nampak tak, dia tanya nak cari siapa. Pasal biasanya kalau orang travel, dia tak pergi ke Pasar Muncar tu. Betul, dia tanya nak pergi Kawah Ijen ke. Saya cakap saya tak pergi Kawah Ijen. Pasal biasanya kalau orang nak ke Banyuwangi, biasanya pelancong dia akan pergi ke Kawah Ijen tu lah. Saya cakap saya nak pergi ke Pasar Muncar. Dia tanya ada siapa, ada kawan ke apa kan. Tak, saya cakap nak jumpa kawan lah kan. Sebenarnya tak ada kawan pun kat situ.
So maksudnya kenapa dia tanya macam tu kan, sebab tempat tu bukan tempat pelancong tau. Kalau tempat pelancong tu kita cakap nak pergi mana macam tu, KLCC kan, memang tahu tak ada nak tanya nak jumpa kawan ke, nak jumpa pakcik ke kan. So dia charge dalam tu RM60,000 lah seorang kan. Saya rasa macam tinggi juga RM60,000 kan. Dia jarak dia yang saya tengok sebelum pergi sana dalam sekitar 20 km lebih macam tu lah. So saya kata mahal ni RM60,000, dua orang lah RM120,000 kan, rupiah lah dalam RM30-40 macam tu kan. Lepas tu dia kata okey boleh RM100,000 untuk dua orang, dua motor lah, motor ojek kan. So okey lah, pasal tengok pun dah tengah hari lebih, dekat pukul 2 macam tu. So naik lah, memang sengsara juga lah kita bawa backpack besar. Bila duduk belakang tu kan, dia jadi macam tak balance lah kan. So dia bawa lah keluar, dia bawa jalan besar. Jalan besar tu taklah besar sangat, maksudnya dia macam pekan kecil lah kan. Lepas tu dia masuk satu kawasan, dia melencong kepada kawasan kampung tu, macam banyak-banyak, saya tak pasti lah pokok kelapa ke pokok apa, tapi jauh daripada jalan besar lah kan. Jalan kampung macam jalan kecil, saya pun dah risau lah. Alamak, masa tu hujan pun nyenyak kan. Dia pun dah hati pun dah rasa lain dah. Mana pula dia nak bawa ni, kenapa dia masuk jalan tu kan. Ya kita takkan nak tanya, nak tanya dia masa atas motor kan. Lepas tu dia bagi tahu pula dia kena berhenti, dia kena pergi check tayar dia pula. Tayar dia kasi tayar dia macam pancit kan. Dia pun dah sejak kan, mana pula dia nak bawa kan. Kita pun tak tahu, tengok rumah pun tak banyak kawasan tu kan. Ini lah lorong kampung macam pokok kelapa kan. Kita pun rasa betul ke jalan ni kan. Macam tak pergi ke pelabuhan pun, pasal pelabuhan tu kita tahu dia ada pekan juga kan. Bukanlah kita tahu, maksudnya sebelum pergi tu kita dah research lah, tengok keadaan dia ada bandar-bandar, ada pekan-pekan macam tu. Bila masuk dalam perkampungan kecil, lorong jalan kampung ni, kita risau. Lepas tu dia bawa pergi satu bengkel tu. Betul lah, dia punya memang betul lah, dia punya tayar tu ada pancit sikit. Lepas ada pump tu, dia tak pergi jalan besar balik, dia masih lagi jalan tu, jalan kampung tu kan. Kita pun tawakal je lah kan, mana dia nak bawa benda ni kan. Tengok pokok kan, kalau dia masuk orang kata hutan ke apa, dia kawasan tu taklah hutan kan, tapi dia kampung kan, macam mana nak cakap, dia tak ada bandar, kawasan dia lalu tu mungkin jalan pintas ke apa, tak pastilah. Lama lepas tu barulah nampak ada kedai-kedai, rumah kedai, dia masuk balik ke lorong apa, jalan besar lah, jalan utama kan. Sampai situ kita dah lega pasal kiri kanan tu ada pekan kan. So tak adalah risau takkan dia nak buat something dekat pekan kan. Sampai tu dia bawa lah ke pasar tu. Sampai ke pasar Muncul tu dia tanya lagi, nak jumpa siapa kan. Tak apalah, saya cakap drop saja, tinggal saja saya dekat sini kan. Nanti adalah kawan dia datang kan. Dia lama juga dia tunggu lama tu. Dia tak gerak lagi. Saya pun tengok telefon belik-belik kan. Tengok pemandangan dekat situ. Lama tu dia gerak. Lepas dia gerak tu pula saya pergi cari ada satu kedai tu lah. Sebelum sampai kedai tu saya sampai tempat yang asing, kita tak tahu nak pergi mana kan. Kita duduk je lah tengok pemandangan perahu, bot apa semua situ kan. Tiba-tiba tu ada mamat je lah kan. Rupanya kemudian baru saya tahu dia ni golongan istimewa. Dia tanya nak pergi mana, buat apa semua kan. Dia friendly lah. Lepas tu dia tanya, pun dah lah malas nak layan dia tu. Saya cakap nak pergi kedai lah, minum. Dia bawa satu kedai berada tu dekat tepi dewan tu. Memang dia berhadapan dengan kedai kecil tu, kedai kopi lah senang cerita. Dia tak ada jual makan. Untuk kopi, minum-minum ringan tu ada lah. Goreng-goreng pun tak ada situ. Berdepan dengan laut. Memang cantik lah tempat tu. So sampai situ saya borak lah dengan pakcik tu. Pakcik ke ataupun umur dia mungkin tua sikit lah kot daripada saya kan. So Suarjo apa nama dia, nanti saya tengok balik. So dia tak cakap lah yang orang bawa saya ke situ tu golongan istimewa kan. Dia layan macam biasa lah, layan macam biasa, tanya nak ke mana apa semua kan. Saya cakap lah saya daripada Semenanjung kan, nak sajalah nak singgah sini. Pasal apa kan, pasal orang saya beritahu lah, saya tengok gambar perahu situ, dia cantik. So tengok macam menarik je situ kan. So lama saya borak situ. Dia pun ada kata dulu sebelum tu, kalau tak silap dia kata ada pelancong daripada Itali ke Jerman, lebih kurang macam tu, daripada Europe lah. Dia 2 minggu je ada duduk situ. Tak ada hotel, tapi dia menumpang ada satu pelantar dekat depan kedai tu. Depan kedai abang tu lah kan. Dia tidur situ lah 2 minggu kat situ. Malam je dia balik. Pagi dia hilang.
malam dia balik. Pagi tu dia pergi mana tak tahu lah, dia pergi ambil gambar ke, jalan-jalan ke, tak pastilah kan. Tapi selama lebih kurang 2 minggu tu di situ lah tempat dia perhentian Ranca Mak Saleh tu. Saya tak banyak gambar dekat situ sebab banyak masa saya habiskan dengan berbual dengan pakcik tu kan. Bila kita masuk kampung orang, di tempat tu bukan kawasan pelancongan. So bila kita masuk kampung orang, tempat orang, takkan kita terus-terus nak pergi sana sini ambil gambar susu hati kan. Kalau kawasan tu memang terkenal dengan kawasan pelancongan, macam kita pergi Langkawi ke apa kan, ataupun di KLCC ke, orang tak heran sangat. Tapi pasal ni kawasan kampung, kita ambil gambar, orang memang macam pelik lah kan. Orang tengok, dia dah memang nampak sangat asing kan. Kalau memang ramai turis itu tak masalah. So banyak masa saya berbual dengan dia lah. Dia agak warak je lah. Orang dia kan tengok ada poster lama ke imam dekat dia punya warung kecil tu. So lama-lama sembang situ, dia offer lah nak mandi ke apa kan. So mula-mula tu malas juga. Kita pun risau juga kan, pasal dia kata nanti dia boleh buat saya naik motor, beg tinggal situ tak apa. Saya pun dah lama beg tinggal situ. Dia kata bawa yang perlu je macam. Masa tu saya tak, kalau tak silap saya tak keluar kamera lagi masa tu. Saya bawa beg kecil dua, biasalah bila travel saya bawa 2 beg. Satu backpack yang besar untuk baju semua, satu backpack kecil untuk kamera kan. Dia kata beg ni tinggal sini, jangan risau, tak ada orang nak ambil ke apa kan. Saya risau, nasib baik saya pergi 2 orang dengan Azmi kan. So gila-gila lah. Saya pergi dulu, yang kawan saya tunggu situ dengan beg tu. Kita rasa confident juga sebab dia berniaga situ, dah sentuh orang kampung situ, kenal situ kan. Dia bukan baru sehari 2 berniaga situ. Jadi bila dia bawa tu pun mula-mula kita ragu-ragu. Tapi bila fikir balik, dia ni orang situ mesti kenal lah, takkan dia nak buat apa-apa kan. Alhamdulillah dia bawa lah pergi rumah dia. Bawa pergi rumah dia tu, saya mandi sekejap. Lepas tu balik ke ke dia punya kedai tu lah. So dah situ dah petang dah. So menjelang petang tu dia tanya lagi nak tidur mana kan. Saya cakap tidur dekat sini pun boleh lah, dekat kedai tu kan. Dia ada juga offer pergi tidur rumah dia, tapi takkanlah kita nak ni kan. So saya cakap dia mungkin kesian tengok kita nyamuk apa situ panas kan. Dia offer tidur dekat ada satu surau kecil lah. Surau tu mungkin muat dalam 10 orang kot. Mungkin untuk nelayan situ lah, tak jauh daripada dia punya restoran tu lah. So malam tu saya dengan kawan saya tidur dekat situ lah, dekat surau kecil tu. Dia itulah dia cerita ringkas saja di Banyuwangi ni. Dan Banyuwangi ni lagi satu, dia terkenal dengan apa tu? Petik laut. Petik laut ni macam satu pesta nelayan lah. Satu pesta nelayan yang mana petik laut ni dia pesta nelayan, di mana nelayan ni buat macam satu majlis kesyukuran lah, bersyukur dengan hasil-hasil laut yang diterima daripada Tuhan kan. Dia biasanya diadakan pada setiap tahun 15 Muharram. 15 Muharram ni waktu bulan penuh lah. Bulan penuh lah, bulan purnama lah, bulan mengambang. Okay, satu lagi dia ada pesta Gandrung Sewu. Gandrung Sewu ni macam satu pesta tarian yang mana ada beribu penari dikumpulkan satu tempat dia di Pantai Bum, tak silap. Dia dengan pakaian yang warna-warni kan. Untuk peminat fotografi memang dia suka rasa, tapi kebanyakan setakat yang saya tahu tak ramai lah, ataupun saya tak jumpa lagi jurufoto Malaysia yang saya kenal antara kalangan saya lah dia pernah ke situ. Dan kalau boleh pun malas nak bagi tahu diorang ni, pasal tempat tu bagi saya memang menarik lah untuk terutama yang mereka yang minat human interest punya foto kan. Kalau dia minat landscape tu mungkin tak tahulah nak cakap, saya tak explore habis itu kan. Tapi kalau dia minat ini human interest, ada perahu, ada kampung nelayan, ada festival yang macam tu. Sampai yang abang tu dia offer sekali lah, kalau lama lagi dekat situ dia boleh bawa abang kata, dia boleh bagi tahu kawan-kawan dia yang mana ada perahu tu kan, boleh ikut sekali ke laut lah. Saya pun rasa tapi masa kita terhad kan, pasal kita pun dah beli tiket nak balik ke KL. So mungkin insyaAllah ada masa lagi saya pergi ke sana lah. Tapi itulah, bila dah jadi pandemik ni, benda macam-macam planning dia jadi haru biru sikit lah. Tapi untuk kawan-kawan yang mana berminat ke Indonesia lah kan, aku mana tahu lepas pandemik ni berakhir, Banyuwangi ni antara tempat yang bagi saya menarik lah untuk dikunjungi, terutama kepada yang minat human interest kan, lifestyle punya foto. Dia bukan gambar cantik tau, dia gambar dia macam susah lah nak cakap lah. Kalau sesiapa yang minat gambar-gambar tempat-tempat pemandangan cantik ni, mungkin yang jenis berselfie semua ni, mungkin Jogja,
sesuai lah kan, Jogja ke Bandung ke, ataupun yang tempat-tempat tu kan. Tapi kalau di Banyuwangi dia special tu lain sikit lah. So nak cerita banyak pun nanti orang kata macam kena sailang pula kan. So tak apalah, kita biar kat situ je dulu. Ada masa nanti saya sembang. Okay, Assalamualaikum.